Okey, Assalamualaikum. Kita masih lagi dalam bab 4, jadual berkala unsur. So, hari ini kita akan mengupas topik ataupun subtopik 4.4, unsur dalam kumpulan 1. Okey, unsur dalam kumpulan 1 terdiri daripada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan juga francium. Unsur kumpulan 1 dikenali sebagai logam alkali. Ingat ya, kalau kumpulan 1 dia logam alkali. Apa kegunaan unsur kumpulan 1? Biasanya lithium digunakan dalam perbuatan bateri. So awak boleh tengok kalkulator awak. Kita boleh guna bateri lah. So kedua, lampu wap natrium. Lepas tu untuk kalium kita guna baja. Kita digunakan untuk buat baja. Okey, apakah perubahan sifat fizik bila unsur tu menuruni kumpulan 1? Bila awak tengok sini, okey, awak tengok jadual ni. Jari semakin bertambah bila dia menuruni kumpulan 1. Bila takat lebur semakin berkurang. Takat didih pun semakin berkurang. Okey, unsur kumpulan 1 mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah jika dibandingkan dengan logam lain seperti ferrum yang mempunyai takat lebur 1540 darjah Celsius dan takat didih 2760 darjah Celsius. Okey, ingat ya, apabila dia menuruni kumpulan 1, jejari unsur semakin meningkat. Okey, jejari semakin meningkat. Pertambahan saiz atom menuruni kumpulan akan menyebabkan ikatan logam menjadi semakin lemah. Oleh itu, semakin kurang tenaga haba yang diperlukan untuk memutuskan ikatan logam. Unsur kumpulan 1 merupakan logam yang bersifat lembut, mempunyai ketupatan yang rendah dan terapung di atas permukaan air. Selain itu, logam alkali ini mempunyai permukaan kelabu yang berkilat pada suhu bilik. Okey, kita pergi kepada sifat kimia unsur kumpulan 1. Unsur kumpulan 1 mempunyai 1 elektron di dalam petala valen. Dalam tindak balas kimia, atom ini akan menderma 1 elektron dan membentuk ion positif, iaitu positif 1. Okay, awak tengok ni ya. Dia menderma 1, dia akan jadi positif. Okey, tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air, gas, oksigen dan klorin. Kita tengok ya, dia punya tindak balas. Apabila logam alkali bertindak balas dengan air, larutan hidroksida yang bersifat alkali dan gas hidrogen akan terbentuk. Bila lithium campur dengan air, dia akan membentuk akan membentuk lautan hidroksida yang bersifat alkali dan akan terbentuknya gas hidrogen. Ingat ya, kalau campur dengan air, dia akan jadi hidroksida dan juga hidrogen lah. So, apabila logam alkali terbakar dalam oksigen, bila bertindak balas dengan oksigen, pepejal putih iaitu oksida logam akan terbentuk. Contohnya, tindak balas lithium dengan gas oksigen akan menghasilkan lithium oksida. So, awak boleh tengoklah dia punya persamaan. That's why lah persamaan ni sangat penting. Awak kena betul-betul mantap dalam membuat persamaan lah. So, kita pergi ke seterusnya. Pepejal oksida logam akan membentuk larutan yang beralkali apabila larut di dalam air. Contohnya, tindak balas lithium oksida dengan air akan menghasilkan lithium hidroksida. Okey, apabila logam alkali terbakar dalam gas klorin, pepejal putih iaitu logam klorida akan terbentuk. Contohnya, tindak balas natrium. Okey, tindak balas natrium dengan gas klorin akan menghasilkan natrium klorida. Okey, kita tengok kepada perubahan keaktifan unsur apabila dia menuruni kumpulan 1. Okey. Keaktifan logam alkali dalam kumpulan 1 dikaitkan dengan kecenderungan atom iaitu dia menderma elektron valen. Okey, bilangan petala yang berisi elektron akan bertambah apabila dia menuruni kumpulan 1. Hal ini menyebabkan pertambahan saiz
atom. Awak boleh tengok ini adalah bilangan elektron. Kita dah belajar dalam bab 2 kan, macam ni kita nak susun susunan elektron tu. Ini adalah bila kita makin menuruni jadual ni, bilangan petala yang berisi elektron akan bertambah. Okey, kedudukan elektron valen terletak semakin jauh daripada nukleus. Apabila daya tarikan nukleus terhadap elektron valen semakin lemah, elektron ini semakin mudah didemakan. Okey, kita pergi kepada sifat kimia dan sifat fizik unsur lain dan kumpulan 1. Dalam kumpulan 1 ni bukan kita ada 3 saja, kita check balik berapa dia punya. Tadi kita bincang 3 saja kan. Sifat lain tu kita ada agak 1, 2, 3, ada 3 yang kita tak kena bincang lah. So bincang dia sifat lain. Okey, sifat lain. So sifat lain tu seperti rubidium, cesium dan juga francium lah. Dia merupakan logam yang lembut dan mempunyai permukaan yang berkilat serta mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Betul kan? Bila tengok jadual ni, takat lebur dan takat didih dia semakin berkurang. Bila makin bawah lagi makin berkurang. Okey, so rubium dan cesium merupakan logam yang sangat aktif dan dia mudah terbakar. Unsur rubidium dan cesium biasanya bergabung dengan unsur lain dan sukar untuk dipisahkan secara kimia. Kalau unsur francium ni merupakan isotop radioaktif yang tidak stabil dan mempunyai jangka masa hayat yang pendek. Ketiga-tiga unsur ini sangat reaktif, bertindak balas dengan air dan oksigen.